Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga macam biasa di TradingView untuk tengok analisis market penakar harga market. So nanti Zul akan malam ni Zul akan pergi sebanyak mana coin yang boleh. Coin yang Zul ada maknanya this coin yang sini Zul ada, dan hari ni juga Zul dah tambah satu coin. Zul akan ceritakan siapa ada di follow tu di Facebook, dia tahu dah coin apa yang Zul tambah. Kemudian sebelum Zul pergi ke Coin Market Cap, Zul nak berterima kasih dulu kepada 3 orang supporter membership baru Zul. So ikut yang ni. So, yang ini maknanya kepada Abu Hanifah, Encik Rizan dan Rozia Jamaluddin. So tiga supporter baru ni adalah datang masa tu buat test live. Tu buat test live tadi pada dalam pukul 12 atau pukul 1 dalam 12 tengah hari. So buat test live. So 3 orang ni datang masa aku kata 3 orang member kita ni aku kata masuk member tu masa tu lah. So thank you guys kepada Abu Hanifah, Encik Zizan dan Rozia Jamaluddin untuk 3 hari ni lah. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap untuk review dulu secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk hari ni. Okay, yang pertama macam biasa kita akan pergi ke Coin Market Cap. So ini Coin Market Cap. First kali kita tengok data yang pertama iaitu data total market cap. So total market cap berada untuk malam ni tempoh 12 jam daripada 8 pagi and almost ke pukul 8 malam. So 12 jam berada di 2.1 trilion. So melakukan peningkatan expected daripada semalam kita tengok 2 trilion. So berlaku balik 2.1. So ingat kita untuk recovery tu kita berada tinggi 2.3. So adakah dapat berjaya balik? Hopefully kita dapat berlaku berjaya naik balik ke 2.3. Kemudian tengok volume melakukan penurunan sepada 200 lebih kepada 162. Macam cakap apa yang tu cakap, sekiranya total market turun ataupun naik, total market meningkat ataupun menurun, kita tengok volume, sekiranya volume itu tinggi, kita expect ada pergerakan yang banyak. So apa yang nanti kita tengok volume berkurangan, kita akan tengok hanya kita expect untuk market secara keseluruhan tetap melakukan banyak pergerakan lah, terutama di Bitcoin dan Ethereum. Sebab Bitcoin dan Ethereum adalah kata penyumbang utama dalam tu market. So kita expect untuk volume berkurangan, kita expect untuk Bitcoin dan Ethereum tak banyak berlaku perubahan. Tapi untuk altcoin, kita expect untuk altcoin berlaku banyak perubahan. Sebab apa? Tengok BTC dominan berkurangan daripada 42 ke 41. Ini bermakna kita tengok Bitcoin dan Ethereum tak buat banyak pergerakan. Kemudian kita tengok di altcoin banyak yang recovery. Sebab tu lah kita tengok ni banyak juga altcoin yang dah pun berlaku recovery. Tengok Solana, Terra Luna, Phantom ni pun dah berlaku, Harmony One pun dah melakukan recovery. Tu akan tunjukkanlah di chart. So let's go guys, kita pergi tengok harga coin semasa untuk malam ni sebelum kita pergi ke TradingView untuk tengok di chart. So Bitcoin berada di 46.3k. So untuk tempoh 24 hours masih lagi dropping 0.35. Ethereum 3.47. So sedikit melakukan recovery 1.78. Macam cakap tadi, Bitcoin dan Ethereum volume berkurangan untuk ni. So expected untuk Bitcoin dan Ethereum tak banyak berlaku penambahan. So sebab kita tengok untuk Ethereum 1.7 je. Tapi untuk altcoin lain contohnya seperti Cardano regain 8% untuk ni 25 daripada harga dalam expected 2.1 ataupun 2.2 naik balik ke 2.6. Dan ingat Cardano 12 hari Ahad ini adalah smart contract release. So tengok Cardano adakah price akan melakukan peningkatan lagi ataupun price dropping. Dan kita tengok kat Binance lagi 1% tak banyak berlaku peningkatan. Tu tengok another coin yang kata altcoin yang berlaku peningkatan banyak. Tengok Solana 28% ke 208. So ingat Solana bukanlah good position untuk buy. Price dah pun naik dengan drastic. So apa yang kita tengok, kita perlu tunggu retestment tu. Given time Solana akan buat retestment. So untuk SRP kembali balik 1.2. Aku kata regain 2.36%. Tapi untuk SRP tu dah cantik punya 1.4. And then kita berlaku flash crash, dibawa sekali lah SRP. Hopefully SRP dapat regain balik ke 1.4. Bila 1.4 tu kita akan break box support. Bila break box support, kita akan menuju ke resistance iaitu dalam $2. So Dogecoin juga recovery 2.7. So untuk Polkadot 6% recovery. And then untuk Uniswap tu antara cloud Terra Luna pun 9%. Algo 15%. Lagi Polygon 8%. So untuk Polygon matik ni, siapa nak buy lagu position untuk buy untuk long term. Sebab apa? Price itu berhampiran dengan box support. Nanti tu akan turun ke chart. So guys, let's go, kita pergi ke ke TradingView untuk tengok apa yang dah berlaku di chart. Tu akan tunjukkan di chart ini mana yang coin boleh cantik beli untuk long term, mana yang kita perlu hold lagi untuk tunggu dia another big retestment. So pertama kali kita akan tengok di total market cap. So total market cap untuk tengok lebih besar kita akan tengok di daily.
So ini chart daily di total market. So apa total market? Kita nampak potensi untuk berlaku couple handle. So macam cakap couple handle yang ini cup dan handle. So macam ingat couple handle yang terbaik adalah couple handle yang price nya datang dari bawah. So ingat ini aku kata continuously untuk couple handle. Couple handle berbentuk yang ni adalah apa tanda, apa sign untuk couple handle. So couple handle dia ada bullish, ada bearish. So untuk couple handle ni adalah kita sebut bullish. So macam mana kita dapat good pattern yang cantik? Pattern yang datang dari bawah buat sini dan continuously pattern untuk ni atas. Sekiranya price tu datang dari atas kemudian buat cup yang terbalik, ini continuous untuk price tu jatuh bawah. So ingat couple handle pun ada couple handle adalah kata continuous pattern. So inilah kau cantik untuk continuous pattern. Price datang dari bawah naik atas buat couple handle expected untuk ni atas. So untuk long term kita expected maybe kita akan tengok sedikit, maybe aku kata sedikit sideways, ataupun maybe kita ada tengok lagi sedikit dropping, ataupun kita ada buat channel. Macam cakap untuk sini kita akan tengok small pattern. Maybe kita akan ada symmetrical triangle, maybe kita ada falling channel, maybe ada falling wedge. So another small pattern untuk bearish and expected bila berlaku ke atas tu kita expected untuk total market akan pergi ke almost kat sini. So expected untuk price point of breaking kita expected price tu pergi ke 3.3 1.6. So another kita target sebenarnya macam cakap price tu break saja major resistance kita expected untuk 1.6. So itu yang tu nampak di total market untuk long term. Tapi masih lagi beware aku kata untuk long term. Untuk long term ni chart memang kita nampak lagi untuk kenaikan. Tapi nanti dia akan tunjukkan kita perlu beware di Bitcoin chart. Sebab Bitcoin chart sedikit bearish lah ke pergerakan dia. Tapi pun bearish pun hanya short term, long term more lagi untuk bullish. So apa yang berlaku di total market kita tengok sekarang lah, berlaku dropping. So adakah akan berlaku lagi dropping? So cakap prepare mental anda, kita boleh lagi berlaku dropping di kawasan 1.6. So kalau berlaku 1.6 kita expected price tu boleh bound ke kawasan ni lah. So orang kata jangan terkejut sekiranya maybe bulan ni, bulan 9 tu ingat bulan 9 memang awal cakap bulan 9 selalunya dalam record bulan 9 adalah antara bulan yang paling bearish dalam satu tahun untuk kripto. So expected kalau bulan 9 ni kita expected ada lagi harga turun bawah, kata elemen ni kata buat pergerakan yang slow lah ke bawah. Tapi kat pergerakan ni adalah cantik sebab apa? Kita akan buat lower low, higher high, kemudian lower high, kemudian buat ada pergerakan DZ ataupun juga wave lah 0, 1, 2, 3, 4, 5 lah. So kata pergerakan besar tu juga. Untuk short term maybe bulan ni kita akan nampak maybe kita akan ada dropping ni. So jangan terkejut macam cakap semalam jangan terkejut. Ambil ini opportunity untuk buy sekiranya ini berlaku. Tetapi sekiranya total market terus bound untuk melakukan atas ni, terus ke atas, ialah good untuk kita layan profit. Dan orang kata masa yang buy tu dah tak ada lah. So ini sedikit boleh buy sebab apa? Ada 30% untuk di chart. So guys, itu yang tu nampak di total market. So be ready, price boleh naik bawah, grab opportunity untuk buy, dan price naik layan saja profit. So jangan pening-pening, be happy untuk bila anda invest. So kita pergi ke BTC dominant. So pentingnya kita BTC dominant, kita tengok macam mana pergerakan price adalah pergerakan di dalam Bitcoin ataupun altcoin. So kita tengok total market iaitu Bitcoin regain dalam market dan price jatuh sebab total market, dan tengok total market sekarang meningkat, dominant BTC berkurangan. Ini bermakna altcoin akan melakukan peningkatan. Sebab tu kita tengok untuk satu hari, 2 hari ni kita tengok banyak Bitcoin hanya buat sideways, kemudian altcoin melakukan recovery yang banyak lah. So untuk Ethereum sikit dropping. So macam kita Ethereum untuk long term kita ada pattern ni bullish. So expected untuk 23. So give a time Ethereum pula akan melakukan peningkatan. So lalu kita pergi ke Bitcoin dominant. So untuk Bitcoin dominant ini yang Zoom buat analisis untuk di pagi tadi. So apa yang Zoom monitor ni maybe sedikit bad news untuk yang Bitcoin kalau tu nampak ni. So Bitcoin sedang melakukan continuous pattern iaitu symmetrical triangle. Symmetrical triangle yang ni di 4 hours. So sekiranya ini yang berlaku, macam cakap inilah symmetrical triangle. Bila symmetrical triangle adalah pattern bearish, pattern continuously pattern. So yang ini kita nampak di 1 hour cantik kita ambil. So yang ni kita ambil yang ni, kita ambil yang ni, kita ambil yang ni, so ambil yang ni. So orang kata betul-betul ni ke yang ni. So ikutkan dah break. So give time tengok adakah symmetrical triangle ni akan berfungsi sebagai symmetrical yang biasa. Kalau
di follow pattern supposedly by book ialah dia akan continuous pattern prior to gantung bawah. So jatuh bawah macam cakap kita ada good support di 42. Cakap di 46 maknanya 46 orang kata kali ikutkan kita dah breakout bawah 46. So bawah breakout 46 supposedly kita akan drop ke net support lah di kawasan 42. So yang ni tu akan buatkan resistance, tukarkan color dia. So dah pun jadi resistance kan ni. Dan tu akan buat besar sikit di 5. Okey, yang ni resistance kemudian anticipated untuk price to at least jatuh di 40. Cakap 42 adalah kata 0.5 Fibonacci, kata good retestment untuk dia buat low wave yang baru. So ingat swing low to swing high dan kita nampak di 42 tu. 42 adalah kawasan dalam 41K 0.5 Fibonacci. So macam tu cakap semalam untuk pagi tadi, siapa yang terlepas boleh tengok pagi tadi punya video. Dia cakap untuk yellow wave yang lebih besar probably kita buat 0 ke 1, kemudian retestment 2 adalah dalam 0.5 ataupun 0.6. Jadi 0.5 di 42 dan kita tengok kalau 0.2 ni sama ada di 41, 42 ataupun 38. So macam cakap untuk pagi tadi better kita berada hanya di kawasan 42. Sebab apa 42 adalah major support untuk kita bertahan. Sebab apa sebelum ni kita ada bertahan di kawasan antara 30 dan 42. Dah break major support, price turun naik atas. So normal untuk price kembali retest untuk mengkonfirmkan inilah good support. So good support kan inilah good position untuk buy. So untuk Bitcoin maknanya Zul dah letak pun buy limit Zul di 42K. Betul-betul di 42K buy limit untuk Bitcoin. So hari ini berlaku Zul akan tambah sedikit esok Bitcoin. So macam cakap Zul ambil opportunity untuk buy di 42 kemudian di 38. So Zul dah grab. So kalau anda nak ikut follow silakan, tapi juga risk on your own risk. So itu yang Zul berlakukan di Bitcoin. Zul dah set pun limit di Binance maknanya. Binance boleh pakai. Zul ikutkan tadi, Zul tengok app pun dah boleh download balik. So Bobby Zul akan slow lah. Expert sekarang di crypto.com tu dekat hold saja, apa yang tu dia biarkan. Kemudian sekarang ni Zul akan buy di Binance balik. So buy Binance tu samalah nak deposit tu susah, tak ada free. Zul akan buat sama juga. Zul akan buy di Luna, buy XRP di Luna. XRP di Luna tu Zul akan transfer XRP ke Binance XRP tu Zul akan tukar USDT. Kemudian Zul akan buy balik menggunakan Binance. So itu yang Zul akan buat. Sebab tu cakap Zul lebih suka Binance. Sebab apa? Binance kita boleh set buy limit. Kalau di crypto.com tak boleh. Kali setahu Zul tak boleh di set di buy limit di crypto.com. So Zul more selesa pakai di Binance. SIM Binance boleh pakai. So Zul akan buat macam tu lah. So Zul dah pun letak buy order tu 42K di Bitcoin. Sekiranya jatuh Zul hit dan the hold position, hopefully price tu terus melakukan atas. Macam cakap kita akan buat pergerakan elok wave yang lebih besar tu. Kalau ikutkan ini kita tengok 20. Ada yang orang kata tengok 20 movement 20. So ada yang kita pasal 20. Kalau ikutkan yang ni kita tengok 200. So kita ada 200. So 200 sepatutnya dekat area sini. So betul tengok area tu betul-betul kat sini. So 42 sikit je. Probably apa yang berlaku, kita hanya ke sedikit je sentuh 42 dan terus price tu bounce dengan cepat. So kita takkan mainly kita akan tengok candle tu bukanlah candle solid. Kita hanya tengok kaki je, shadow je, kemudian price tu atas. So selagi mana body ada di 20, kita sepatutnya price tu melakukan ke atas. So untuk siapa yang tanya tu untuk EMA tu untuk moving average, so kita pada sekarang yang ini ialah kata 200 MA. So ingat kita ada event EMA ni sebab apa? Yang ini 50. Yang ini 50. So ini 50 MA. So ini 50 EMA. So dia akan tunjukkan satu lagi iaitu yang 200 EMA. 200 MA. So price itu 200 MA sekarang price kata line dia berada betul-betul di bawah ini. So akan ini akan tunjuk balik. So apa yang tengok sekarang ni akan tunjukkan so 200 MA dekat sini, 50 MA kat sini. So kita tengah orang kata siapa yang pakai MA punya indicator, dia akan tunggu maknanya kita sedang hampir melakukan golden cross. Apa tu golden cross? Kita tengok 50 MA ni akan cross 200. So bila cross 200, kita akan sepatut another buran yang cepat lah, ataupun ada buran yang
kenaikan yang drastik lah. So itu MA, tapi untuk itu tu tak minat MA ni, moving average. Sebab apa? Moving average adalah kata delay, dia pergerakan delay. Selalunya kata price tu dah naik pun barulah sini cross. So untuk kata dapat datang lebih tepat tak masalah, tapi MA anda boleh monitor untuk long term. Sebab apa? Untuk MA kita ada 4 garisan, kita ada 20, 50, 200 dan 200. Sekiranya turutan macam ni 50, 50, 20, 50, 100, 200, ini bermakna ini bullish. Tetapi kalau kita tengok kata terbalik dia punya tu 200, 100, 50, 20, ini bermakna kita bearish, price tu akan turun bawah. So itu je moving average. Kita expected bila 50 berada di atas 200, kita expected momentum untuk kenaikan ke atas. So itu yang diterangkan ni. Baik, so let's go, kita pergi ke line chart. So untuk Bitcoin ini je dapat diterangkan. So siapa nak tengok Bitcoin, pergi tengok dia punya pagi tadi dia review dah lebih detail daripada Bitcoin. So now kita pergi malam ni, kita pergi ke altcoin lain. Kita akan pergi yang pertama Ethereum. So Ethereum kat manakah price? So untuk Ethereum sekarang, kalau ikutkan kita sedikit dropping. So untuk Ethereum masih lagi good position. Sebab apa? Kita masih lagi buat high high, kemudian lower low adalah kata lower low, tapi lower high kita masih, kalau lower low ini, kalau price berada di bawah ni barulah kita buat lower low. Kita bila buat lower low, higher high, lower low, higher low, lower low. So expected tu. Tapi ingat, macam cakap, sekiranya Bitcoin tak dijatuh 42, maybe kita akan ada sedikit lagi dropping bawah. Macam cakap, di Bitcoin pun kalau jatuh sampai ke 38, kita expect untuk Ethereum juga ada good opportunity untuk jatuh di 27. Adakah jatuh tak pasti. Sebab apa? Kita ada good support di kawasan ni, di kawasan 3.3. Sebenarnya sebelum ni price jatuh 3 terus bounce ke atas. So macam cakap ni, total market ada good position untuk atas. So hopefully kita tengok Bitcoin hanya buat sideways. Kita tengok Bitcoin hanya buat pergerakan sideways, tak ada pergerakan drastik. Kalaupun ada kejatuhan pun maybe kejatuhan yang slow atau kenaikan yang slow. And itulah good point untuk kata Ethereum ataupun altcoin melakukan kenaikan balik ke atas sebelum Bitcoin melakukan ada crash. Kalau ada crash, kita expect jatuh slow je, dan Bitcoin naik balik, kita expect altcoin akan drive ke atas. So untuk Ethereum sebenarnya bukanlah good position untuk buy, tapi siapa yang nak grab itu good opportunity untuk grab buy sikit. Tapi siapa yang dah buy tu macam tu, sudah buy tu hold aja position. So untuk Ethereum ni, ikutkan position adalah bukan good position, kalau kata dalam perhati je. Tapi sekiranya ada lagi dropping bawah, gunalah itu opportunity untuk buy untuk long term. So untuk yang ni, swing low to swing high, kita seperti jatuh dalam kawasan paling lower dalam 2.5k. So kira price jatuh ke tu adalah good position untuk anda re-entry dalam market ataupun collect Ethereum. So kita pergi ke another coin kat BNB. So BNB jatuh dengan drastik malam. So BNB adalah good position untuk buy semalam. Sebab apa? Price dah jatuh balik ke hampir ke 06 ini. So siapa yang dapat grab semalam good position. So macam cakap, kalau anda nak tunggu zoom memang tak dapat. So anda perlu buat charting sendiri. So macam senang saja, anda tengok mana paling bawah, kemudian mana paling atas. So anda drop tu, yang ini paling bawah, yang ini. So drop itu expected harga akan jatuh dalam kawasan ni enggak. So price pun dah jatuh, kata flash crash jatuh dan terus naik ke atas. So siapa dah terlepas peluang ni, aku kata sedikit lambat lah. Tapi kalau nak buy juga tak masalah. Kalau anda first buyer Binance, still good position, apa price tu masih lagi berhampiran dengan kawasan ni. So ingat, price dah pun berlaku, kita expected untuk yang ni pun kita dah pun berlaku ke bawah. Maybe juga boleh buat juga yellow wave 0, 1, 2, 3, 4, 5 serata lah. Tu motor long term. Apa kita masih lagi kata berlaku peningkatan. Dan kita tengok berdasarkan RSI pun dah berada di oversold. Ni pun berada oversold. Bukan oversold, sedikit bawah. So kata untuk short term kita ada kenaikan sikit, tapi untuk long term kita ada sedikit lagi, maybe ada sedikit lagi untuk dropping at least ke bawah 20 untuk ke betul-betul ke oversold. So itu yang nampak di Binance. Kemudian kita pergi ke ADA. So ADA Ahad ni akan berlaku smart contract. So untuk ADA sendiri, patutnya siapa dapat grab buy yang semalam dropping ni adalah good. Sebab apa? Swing low to swing high atau almost tentu dia punya 0.6, 0.5. So bercakap 0.5 good opportunity untuk dia buy naik atas. Macam cakap di total market kita tengok masih lagi dalam bullish pergerakan. So expected untuk total market meningkat, kemudian BTC menjadi dominant. So macam cakap lagi, kita expected untuk altcoin akan melakukan recovery. So hopefully berlaku recovery. Now ada good potential untuk Cardano naik balik untuk pergi dia punya 1.6.
Ketiga juga tengok apa hari Ahad ni smart contract list. So hopefully Cardano akan pump dengan rasid lah ke atas. So untuk Cardano, siapa yang dapat grab, siapa nak buy, nak tambah, boleh sikit lagi, cuma juga buy sikit aja, jangan buy banyak. Sebab apa, good position buy lah, bukan sekarang lah kita sepatutnya tunggu. Tapi untuk long term adalah good position untuk anda buy di Cardano. So coin yang betul-betul boleh good position untuk long term adalah sekarang ni adalah SRP. So ingat, SRP price masih lagi dalam box support semacam juga. Kita hampir untuk break 1.45, sekejap 45 kita sepatutnya more ke atas. So dapat layan profit sekejap, kemudian drop tu balik lah. So whatever good price dalam kuasaan dalam box orange lah good position untuk anda long term. So kalau anda yakin dengan kalau dengan SRP punya project untuk long term adalah bagi Zul, SRP untuk dia punya projek tak ada masalah, cuma masalah dengan SEC lah, mahkamah dia yang mahkamah. So untuk Ethereum macam cakap, still good position untuk long term. So untuk Dogecoin, siapa yang berlaku di Dogecoin? So Dogecoin sama juga macam SRP, siapa yang berminat Dogecoin, price kembali balik ke dalam box support, last support. Saya cakap mana-mana coin yang berada di box support adalah good position untuk kita buy untuk long term. So itu Dogecoin. So untuk Matic, so Matic sebenarnya dia plan nak tambah, maybe esok dia nak tambah sikit, maybe dia akan buy dalam $100. Dia nak untuk dapat Matic, dapat dalam puluh-puluh coin juga. Sebab apa, Matic sebenarnya lah good position untuk ada buy untuk long term. Sebab price tu naik kemudian kembali balik ke box support. So macam dia cakap, sekiranya price tu berhampiran support atau kembali saja good support, ini adalah good position untuk anda buy. So ingat, dalam crypto anda kena buy low, sell high, bukan sell high, buy buy low, buy high, sell low. Tu ingat, bukan itulah. So harga tengah low adalah good position untuk buy. So untuk Matic sebenarnya, Matic kenapa harga tak naik lagi? So ingat, Matic adalah under Ethereum. So sekiranya Ethereum melakukan peningkatan, barulah kita tengok Matic akan melakukan peningkatan. So kata ni adik-beradik je, Ethereum dengan Matic ni. So Ethereum naik, kata Matic antara bawah ekosistem Ethereum kalau tak silap. Tu itulah sebab bila tengok Matic naik tengok Ethereum naik, barulah Matic akan naik. So itu otomatik. Dan kita pergi ke apa chat ni, Polkadot. So Polkadot tu ada lama dah tak tambah. So untuk Polkadot itu bukanlah good position untuk buy. Now siapa nak buy still lagi boleh buy, walaupun kita dah terlepas sikit untuk semalam. So semalam kata memang kalau banyak yang boleh buy kalau nak tambah macam tu dah ada banyak. So bukan tu dah ada point ni, so dia tambah sebab apa, tu ada aim dia punya untuk coin lain. So untuk kadang-kadang macam cakap, anda perlu buat charting, buat macam tu ni, tahu kat mana major support, kat mana major resistance. Sekiranya price tu baru resistance, bukanlah good position untuk buy, good position untuk ambil take profit sikit. Tapi sekiranya price tu jatuh malam almost ke bawah ni adalah good position untuk buy. Bayangkan price daripada 34 jatuh kepada hampir 20, price inilah patut anda buy. Dan jangan fikir panjang-panjang, fikir long term, fikir short term. Yes, price jatuh bawah, tapi anda perlu ambil take opportunity bila price tu berhampiran dengan support macam cakap di Matic, SRP, Dogecoin. Kalau anda memang suka coin ni, now adalah good time untuk buy. Sebab apa, price lah good position untuk buy untuk long term. So hari ni Zul buy di Phantom. So ikutkan di Phantom bukanlah good position untuk buy, tapi mencakap adalah salah satu cara. Sebab Phantom dengan Solana ni memang Zul memang tu nak buy. Di Solana memang terlalu lama, Luna tu pun, tapi disebabkan kata salah satu cara Zul nak elakkan, walaupun Zul lama, Zul still lagi kata ada perasaan FOMO tu nak buy. So apa yang Zul buat nak hilangkan Zul punya FOMO di Phantom ni? So macam cakap, sekiranya anda first buyer, selalu Zul cakap, sekiranya anda first buyer dalam coin tu, contoh Zul first buyer, Zul berminat Phantom ni tapi Zul tak dapat good position, apa Zul akan buat? Zul akan buy sedikit saja di kawasan ni. So untuk hari ni Zul buy sedikit, Zul buy di kawasan, maknanya Zul buy tu price dalam ikutkan yang ini. Kenapa Zul buy? Pertama kali Zul tengok price ni dah dropping 30. So another tip, sekiranya mana-mana coin anda nak buy kata drop dalam 30% adalah good position untuk anda entry sedikit, bukan entry banyak, increase sedikit. So apapun Zul dah lepas, Zul masuk dalam 1.6, tapi kenapa average Zul tinggi 1.8? Ini disebabkan fee lah. So dia beli di Luna, dia beli SRP di Luna, kemudian dia transfer SRP ke crypto, dia dah kena fee. Kemudian di crypto.com dia ubah daripada
Zul ubah lagi kepada USDT, so ada fee lagi. Kemudian segala fee tu Zul akan macam tadi ikutkan Zul 600, Zul deposit 600, so 600 darab dengan 4.2 equal dalam 600 bahagi 4.2, so equal dalam 1.42. So bila 1.42 bahagi dengan coin tu dapat tadi 78 coin, so average price adalah 1.83. So walaupun Zul buy price tadi di kawasan 170 160, tapi Zul still letak average Zul di 183. Zul serapkan semua cost fee tadi ke dalam coin ni. So coin ni perlu naik lebih ke atas untuk melakukan ke atas. So untuk current position Zul dalam profit lah. Sebab apa? Price tu ikutkan ni average tu dalam 1.8, price berada di 1.86. So ikutkan sekarang Zul adalah positif. Zul buy. Aku kata untuk Phantom tu buy ni adalah aku kata positif lah. Sebab apa cakap untuk Zul berani untuk buy? First kali Zul buy hanya sikit je, semua amount yang sikit saja. Short. Aku kata sekiranya naik atas Zul akan profit, tapi sekiranya jatuh bawah Zul akan collect more buy. So itu adalah salah satu cara untuk Zul ni, Zul kawal supaya tak FOMO lah. Sebab apa? Macam cakap, Zul buy untuk long term tak masalah. Kalau drop adalah yang Zul tunggu-tunggu kan, Zul akan buy more. Kalau naik atas Zul layan saja profit apa yang ada, and then sekiranya price tu ada major correction, and then Zul akan buy more lah. So cakap kata sebagai ubat Zul nak elak daripada FOMO. Tapi FOMO pun tengok coin juga. Di Solana Zul tak beli. Pertama di Phantom ni Zul beli sebab apa? First kali yang point pertama lah dia dah drop sebanyak 30%. Kemudian juga price itu berada di 1.6. So 1.6 price untuk rebound adalah di 2.6. So Zul buy 1.8, expected price beli 2.5. Untuk short term dia akan profit, untuk long term maybe kan ada dropping bawah tak masalah, kita akan collect more untuk asset. So untuk di Luna tu ada gak? Okay, Luna sebelum ni sama juga. Luna Zul buy sedikit. Luna maknanya kalau ikutkan siapa nak buy semalam adalah good position. Sama juga kat malam. Luna ni malam dah dropping dalam 30%, high low. So satu tip yang tu bagi sekiranya anda nak beli coin tu, nak beli juga, kemudian coin itu dropping almost 30%, 30% lah good position untuk anda buy. First buy tu juga bukan banyak, bukan good position, tapi first buy adalah good position untuk anda first buy untuk Luna. So sebab Luna dulu Zul buy di kawasan ni, sebab apa? Zul expected 1.6. So 1.6 kita expected naik atas. So bukanlah good position untuk buy, tapi apa pun cakap first entry zone tak masalah. Kata hanya small amount aja. Expected kena ada dropping lagi ialah Zul akan buy. So untuk harga ni, untuk Luna Zul dah ketinggalan maknanya. Dah naik sikit Zul tak buy lah, Zul biar tinggalkan. Sebab apa? Dia masih dia orang kata average. So kalau dia jatuh lagi nanti Zul rugi. So apa pun Zul hold saja. Sekiranya dia naik balik Zul akan layan profit, and then Zul akan tunggu lagi correction, another big correction. So supposedly kat ini adalah good. Kenapa Zul cakap semalam good position untuk buy? Kita ada good trend line. So price trend line dah melakukan ke atas. Kalau nak buat first entry juga masih boleh tunggu. Sekiranya price tu naik atas dan drop balik trend line, anda boleh buat first buy. So, ingat first buy bukanlah good entry. First buy adalah untuk good position juga untuk ambil profit. Cuma kata long term pembeli akan ada dapat lagi murah lah. So untuk good position anda perlu tunggu swing low to swing high sekiranya price tu jatuh dalam support. So, mana-mana support untuk Luna ni, sekiranya price jatuh bawah ni adalah good position untuk anda buy. So dalam 17 lah. Kalau jatuh kawasan ni good lah. Inilah good position untuk buy untuk long term. Betul boleh buy banyak lah. Kalau anda nak target nak ada 1000 coin, so kat sini anda boleh all in untuk 1000 coin untuk dapatkan untuk Luna lah. So kita pergi ke coin Solana. So Solana, kenapa Zul tak jump in buy? So Solana maknanya Zul nak buy semalam tapi terlepas. Saya cakap kenapa Zul nak buy? First tadi dia cakap untuk first entry tak ada masalah kalau kata anda dapat 30% dropping. So untuk Solana dah pun dropping 30%, sepatutnya Zul buy semalam harga 130, tapi Zul kata terlepas. Zul tak monitor Solana ni. Zul tengok harga lain, Zul tengok Phantom, kemudian Zul tengok di Matic, Domatic, Cardano apa semua ni Zul tengok, kemudian Zul terlepas lah. Milin Solana Zul terlepas. Macam cakap di Phantom pun maknanya Zul terlepas harga yang cantik 1.2, Zul buy di 1.6. So bila Zul tengok Solana kata price dia naik terlalu laju, price dia terus kata naik ke atas. Kata daripada sini terus naik ke atas. Kalau price tu almost dalam 180 lagi mungkin Zul buy, tapi dah price naik melakukan ke atas tu tak buy lah, tutup bawah. So untuk Solana ni tunggu aja. Kenapa Zul cakap tunggu?
kita ingat sekarang ini adalah altcoin. So ingat, Bitcoin masih lagi tak melakukan kenaikan yang drastik, Ethereum juga tak melakukan kenaikan drastik. Now altcoin lain melakukan. So untuk altcoin, ingat semua altcoin dah hyper. Macam cakap, kita ada circle kenaikan bulan. Kita tengok Bitcoin daripada 29 naik kepada 50k. Kemudian kita tengok Bitcoin buat sideways. Kemudian tengok Ethereum naik daripada 2.2 ke 3.3 sampai hampir ke 4k, 3.3k. Kita tengok dua major coin ni dah naik, dan dua coin major ni Bitcoin dan Ethereum melakukan sideways ataupun kata movement yang kata ada yang tanya Zul, buy tak profit pun. So cakap ini adalah normal. So now lah cooling down untuk price ni. Now lah masa untuk coin yang kecil macam kata Cardano, Altcoin, Solana ni. So tengok, sebab tu lah kita tengok banyak coin yang kecil-kecil macam kata yang masih murah macam Solana, Phantom, apa lagi kita tengok di banyak lah coin kecil-kecil ni. Tengok One, VeChain semua melakukan atas. So tengok semua coin ni dah melakukan hyper kenaikan. So bila hyper kenaikan, apa yang akan berlaku? Macam cakap untuk di Solana sama juga apa yang berlaku ni. Kita kembali pada yang lama. So tengok apa yang berlaku, price hyper dan price akan dropping. So kenapa price ni dropping? Disebabkan Ethereum dan Bitcoin kembali melakukan kenaikan. So, sebab apa? Sekarang ni Bitcoin dan Ethereum tak melakukan kenaikan sebab orang tak invest dalam Bitcoin dan Ethereum. So more invest pada coin ni. Dan bila price ni dah hyper macam Solana ni, so jika bukan good position untuk buy, biarkan saja. Anda akan tunggu ada correction, good correction. Tu good correction adalah macam cakap, tarik Fibonacci, swing low to swing high, kita akan expected. Yang ini kita tak boleh kita ambil yang kata yang atas sikit. So yang ni, so kita expected dalam $80. So ingat price ni akan dapat, ada rezeki kita boleh dapat untuk $80 untuk satu coin Solana. So masa tu barulah kita buy. So sekarang macam kalau ikut ke sana, anda boleh tumpukan pembelian di orang kata coin yang masih di altcoin. Contoh di macam cakap tadi di SRP, Dogecoin, cari coin yang masih di support. So kalau coin dah orang kata net atas ni, orang kata tinggalkan, tak payah buy, tunggu saja kita akan ada next opportunity untuk buy. Mungkin bukan murah sekarang yang dapat pian 23-30, tapi at least murah lah daripada 200 ke beli, kita beli di 80 ke 100. Semua murah lah daripada ada buy ni. So untuk kalau first entry pun belakang good position, first entry pun dah terlepas sebenarnya. Macam kat first entry pun anda tengok macam ni, ada 30 di good support tu boleh buy. So ini dah ketinggalan, tu tak buy lah. Sebab tu tak buy di Solana, tu akan hold saja. Di Phantom tu buy macam ada 30% dropping dan masih lagi di 1.6 Fibonacci. Dan boleh expected at least sedikit lagi kenaikan. Kemudian kita expect lepas tu kita tengok cycle buran kembali balik. Kita tengok lepas ni, kita tengok Bitcoin melakukan kenaikan, kemudian Ethereum, dan kita tengok altcoin yang lain ni semua akan dropping ke bawah. So apa dropping? Seperti berlaku correction tu. Masa correction tu lah kita akan buy. Masa tu kita tengok Bitcoin naik, Ethereum naik. So altcoin yang Solana semua ni ada apa semua ni, semua akan melakukan sideways ataupun kejatuhan ke bawah. Sebab apa? Market buyer akan tertumpu kepada Bitcoin juga ataupun kena FOMO lah. Tu cakap dalam altcoin dah naik, Solana jangan FOMO, biarkan saja dia naik. Given time price tu akan drop balik untuk retestment. Dan sekarang kita fokus pada kata next buran. So next buran adalah seperti dalam Bitcoin dan Ethereum. So anda boleh collect more Bitcoin dan Ethereum. So nanti boleh ambil profit dalam altcoin kecil-kecil ni, Solana ke Cardano, SRP ke apa ni, anda pump pula ke dalam Bitcoin dan SRP. Itulah zone kira anda untuk buat kata dollar cost average. Itu boleh buat kata flip coin atau flip profit, ambil profit di coin yang kecil dan pump di coin yang lebih besar. So untuk Zul more long term, Zul tak buat macam tu, kecuali coin-coin yang betul lah. Contoh yang tu ada Binimon. So Binimon adalah still lagi orang kata masih dalam 3 hari berlaku game tu. So belum lagi banyak collection Binimon tu. Dia expected dalam sebulan tu barulah kita ada profit. So profit Binimon tu nanti Zul akan ambil, Zul akan pumpkan price tu di Bitcoin dan di Ethereum. So kenapa Zul tak buy di mati apa semua ni? Disebabkan juga kita circle buran tu akan berlaku bila cakap tadi, bila coin semua ni habis, altcoin tiga ni habis, kita seperti buran kembali balik ke dalam Bitcoin, kemudian Bitcoin naik dengan drastik, kemudian Bitcoin buat penurunan, kemudian kita tengok Ethereum pula melakukan. So circle buran tu akan berlaku pergerakan tu, cycle yang samalah, Bitcoin, Ethereum, altcoin, Bitcoin, Ethereum, altcoin. So sekarang ni adalah altcoin. So give it time, kembali pada Bitcoin, kemudian kembali pada Ethereum, kemudian cycle kembali balik kepada altcoin yang kecil. Okay, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share pada rekan lain. So tak banyak yang tu nak sharekan untuk malam ni, hanya kita ikutkan memang tak ada pergerak, tak ada yang good position untuk buy untuk yang major coin. So another coin macam SRP, Dogecoin tu boleh lah, tapi orang kata coin-coin tu macam ada problem. Tapi coin-coin yang sihat seperti
Cardano, Luna, Phantom, Solana ni kata semua dah kata di hyper price. So now hanyalah mampu melihat je, kita mampu lihat saja. So now jangan risau, tunggu lagi. Untuk Bitcoin maknanya Bitcoin ada sedikit, kalau Dua akan fikir sedikit sebelum Dua tamatkan untuk review malam ni, Bitcoin ada sedikit kata sedikit lagi untuk dropping ke bawah tu. Maybe kita ada opportunity one more time untuk buy di mana-mana altcoin. So perhatikan sekiranya contoh tadi di Matic, jika ni Bitcoin ada lagi opportunity di bawah, so seperti kalau Bitcoin jatuh ke seperti Matic probably akan ada one more time untuk jatuh di kawasan ni lah, good support. So kalau jatuh jangan tunggu lama-lama, buy je. Kalau anda nak Matic, contoh kalau anda target Matic ada 1000 coin, so buy terus 1000 coin, tak pening-pening lah. Kalau jatuh bawah pun hold aja, give and time price tu akan nak beli. Sebab apa? Anda buy di good support. So good support adalah price untuk bounce untuk naik ke atas. Kalau buy kat resistance adalah tempat price tu tak bounce ke bawah. So anda fikirkan, anda nak bercakap kita buy low sell high, bukan buy high sell low. Tu salah satu lah, orang kata normal pergerakan, orang kata normal cara untuk kita buy di dalam market adalah buy low sell high. So anda buy good position, give and time price tu akan naik balik. So itu je untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So thank you kepada jumpa yang join member tu. So hari Sabtu ni tu akan buat first live. So hari Sabtu tu akan buat live search, buat review secara live. Tu akan start pukul 9 malam, so lepas isyak lah. So pukul 9 malam, maybe dalam 1 jam. Ada kalau kita ada ramai, ada yang banyak, maybe kita akan forward maybe sampai ke 2 jam. So tengoklah, tapi kita akan start untuk hari Sabtu ni live. Kita akan first live zone pukul 9 malam. So guys, itu je. Please like, please subscribe. Jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.